Suara jelas? Suara jelas? Sebelum kita mulakan majlis kita. Ya, insyaAllah sebelum kita mulakan majlis, suara jelas atau tidak? Mohon maklumkan. Ya. Mohon maklumkan siapa bersama dengan kita, sama ada suara jelas atau tidak. Line kelas sebelum kita meneruskan majlis kita, insya-Allah. Mohon maklumkan, mohon respon kepada tuan-tuan, perempuan yang bersama dengan kita, sama ada line kita jelas atau tidak. Mohon maklumkan jelas atau tidak. Mohon respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon respon. Line kita clear atau tidak? Line kita clear. Maklumkan. Maklumkan tuan-tuan, perempuan. Mohon respon. InsyaAllah kita akan mulakan majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi insya-Allah malam ini kita akan sambung bicara kita, bingkisan daripada pertemuan lalu. Sebelum kita meneruskan majlis, terlebih dahulu diucapkan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, Bandar Puteri Klang. Kita doakan Allah Subhanahu wa taala menerima usaha yang dilakukan oleh kalian. Tidak lupa kepada tuan-tuan,
perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian. Mohon respon, tuan-tuan, puan-puan, mohon respon. Kita di udara sekarang jelas atau tidak suaranya, dan juga link kita kemas jelas sebelum kita meneruskan bicara kita, insya-Allah. Jadi melihat kepada pertemuan lalu, kita telah sama-sama berbicara melihat kepada adab tak kala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pengetahuan semua. Perbicaraan kita berkisar bingkisan melalui kitab Ihfazillah Yahfazka. Peliharalah Allah, semestinya Allah memeliharamu. Manakala pada pertemuan lalu kita telah sama-sama berbicara tentang adab tak kala kita berdoa kepada Allah, iaitu saat kita memulakan doa kita, pastikan kita mulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti macam biasa kita berdoa, kita mulakan dengan alhamdulillahirabbil alamin sehingga akhirnya. Ini di antara puji-pujian saat kita memulakan doa kita. Bahkan dahulunya juga pengarang pernah berbicara kepada kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah asmaul husna, nama-nama yang baik, maka hendaklah berdoa dengannya. Jadi melihat kepada ayat itu jelas menunjukkan kepada kita pensyariatan saat kita berdoa kepada Allah, kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Ghafur. Ini di antara ungkapan saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pengarang juga pernah berbicara kepada kita, tuan-tuan, puan-puan, saya mohon respon. Jelas atau tidak? Bersama dengan kita beberapa orang sekarang, dan kita mengharapkan clear. Suara jelas ataupun ada gangguan? Suara jelas atau tidak? Kita risau sekiranya kurang jelas, baik ada gangguan dan seumpama dengannya. Kemudian pengarang juga pernah berbicara kepada kita, iaitu saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menggunakan ungkapan yang melampau. Jangan kita melampaui batas saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita menggunakan lafaz yang ringkas, sebaliknya ianya mengandungi makna yang mendalam. Hal ini menjadi kebiasaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah apabila berdoa, seringkali baginda berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Terima kasih kepada sahabat kita, insya-Allah. Ini di antara doa Rasulullah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami di dunia dengan kehidupan yang baik, dan di akhirat juga dengan kehidupan yang baik, dan selamatkan kami daripada azab neraka. Jadi ini melihat kepada kebiasaan Rasulullah apabila berdoa, baginda alaihi salatu wassalam berdoa dengan lafaz yang ringkas, sebaliknya mengandungi makna yang mendalam. Begitu juga pengarang pernah menyatakan kepada kita, iaitu saat kita berdoa kepada Allah, jangan kita berdoa dengan ungkapan lafaz sajak. Macam biasa penggunaan bahasa kita. Mungkin kita seringkali menggunakan laras bahasa yang tinggi. Jadi apabila kita berdoa kepada Allah, pastikan kita mengungkap ungkapan yang baik, ungkapan yang jelas, ungkapan seorang hamba kepada penciptanya. Jangan kita menggunakan lafaz-lafaz yang tidak sepatutnya. Kemudian pengarang juga pernah berbicara kepada kita, saat kita berdoa kepada Allah, ingat tuan-tuan, perempuan, jangan permintaan kita itu seolah-olah mendesak. Ya Allah, kau kurniakanlah kepadaku kesembuhan penyakitku petang ini juga. Contoh, kita doa kepada Allah, ya Allah, kau berilah kesembuhan kepadaku sebelum subuh esok, aku nak sembuh. Tuan-tuan, jangan kita berdoa begitu. Ini di antara lafaz seolah-olah kita mendesak Allah Subhanahu wa taala. Tidak, selayaknya bagi kita saat kita berdoa ada adab dan tata caranya. Bahkan pengarang juga pernah menyatakan kepada kita, iaitu di antara waktu-waktu mustajab. Ini sebagai ulangan sedikit sebelum kita meneruskan bicara kita. Waktu-waktu yang pasti akan diperkenankan permintaan kita, seperti mana yang telah dijanjikan oleh baginda alaihi salatu wassalam,
iaitu ketika sujud. Dalam hadis baginda Ali salatu wassalam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'kthiru du'a. Tempat yang paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya ketika mana ia sujud, maka perbanyakkanlah, yakni ketika sujud itu dengan doa. Ini adalah tempat mustajab. Nanti kita solat Isya, kita sujud, kita perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati sekalian, kerana tempat itu adalah tempat yang hampir seorang hamba dengan penciptanya. Kemudian di antara waktu mustajab yang pernah kita nukilkan dahulu, iaitu di antaranya selepas kita membaca tahiyat sebelum kita memberi salam. Selepas kita membaca tahiyat sebelum kita memberi salam, ini juga di antara tempat yang terbaik tak kala kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tempat yang pernah kita bicarakan dahulu juga, di sana pengarang banyak berbicara kepada kita tentang beberapa perkara yang lainnya. Jadi apapun, insya-Allah kita akan terus menerus sambung perbicaraan kita pada malam ini, iaitu melihat kepada doa para Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kita mengharapkan kepada tuan-tuan puan-puan, sediakan Al-Quran, sediakan pena, supaya sama-sama kita beramal malam ini. Tidak berlalu malam ini melainkan ada satu amalan yang mesti kita amalkan. Ingat, tidak berlalu malam ini melainkan ada manfaat hasil daripada pertemuan kita. Saya risaukan sekiranya kita hanya bertemu dan tidak ada manfaat, baik saya dan juga tuan-tuan perempuan. Baik saya yang bercakap tidak ada manfaat kepada saya dan juga tuan-tuan perempuan. Saya risau perkara ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita harap tuan-tuan perempuan juga boleh sediakan Al-Quran, sebab kita ingin beramal dengan beberapa doa seperti mana yang telah dirakamkan di dalam Al-Quran. Pengarang juga pernah menyatakan kepada kita di antaranya doa para Nabi alaihissalatu wassalam. Doa para Nabi alaihissalatu wassalam, iaitu doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, petikan daripada surah Ibrahim ayat 40 juzuk 13. Ini di antara doa Nabi Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 40 juzuk 13. Kita buka Al-Quran, kita highlight, kita tulis sedikit doa yang pernah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini ada tempat yang pertama, iaitu doa yang pernah didoakan oleh Nabi Ibrahim. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Okey. Tuan-tuan perempuan boleh ikut saya baca. Boleh ikut saya baca insya-Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, wahai Tuhanku, jadikanlah aku di kalangan mereka yang mendirikan salat dan zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah permintaan, perkenankanlah doa. Ayat 40 surah Ibrahim juzuk 13. Jadi ini amalan kita pertama. Doa yang cukup cantik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati sekalian. Doa yang cukup baik, iaitu saat kita berdoa, kita inginkan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita di dalam ibadah salat. Tuan-tuan, kita risau Allah Subhanahu wa taala tidak mengekalkan hidayah kepada kita. Sekarang kita salat, wallahu taala alam, selepas 10 tahun 20 tahun kita tidak mendirikan salat, contoh. Jadi kita perlu mengharapkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyakkan berdoa kepada Allah supaya kekalkan kita di kalangan mereka yang mendirikan salat. Di antara poinnya, dan zuriat keturunanku, kita lihat, bukan hanya kita ingin mendirikan salat semata, bahkan kita inginkan zuriat keturunan kita di kalangan mereka yang mendirikan salat. Ini di antara doa yang cukup baik. Mula malam ini, jangan kita tidur melainkan kita telah pun menghafal doa-doa seperti mana apa yang pernah diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di sini. Doa yang kedua, iaitu doa yang pernah didoakan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Doa yang pernah didoakan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, petikan daripada surah Taha juzuk 16. Surah Taha juzuk 16. Kita buka. Surah Taha juzuk 16 bermula daripada ayat 25, 26, 27 dan 28. 25, 26, 27, 28.
Apa doanya? Dengan katanya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doanya. Doa yang pernah didoakan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan, kenapa pengarang menukilkan kepada kita doa para nabi? Kerana doa para nabi alaihi salatu wassalam ini, mereka adalah nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwahyukan kepada mereka wahyu. Dan mereka juga terselamat, dipelihara daripada dosa-dosa, maksum. Jadi selayaknya kita beramal dengan doa yang pernah diamalkan oleh para nabi. Tuan-tuan, maaf saya sebut dalam bab ini, ada kalanya kita beramal dengan doa-doa pemberian. Orang beri kepada kita, ini doa yang pernah diamalkan oleh Tok Syekh saya. Contohlah, dia tunjuk kepada kita, ini saya ambil ijazah sekian daripada Tok Syekh saya, pada guru saya sekian. Dia ni wali apa semualah sehingga akhirnya. Tuan-tuan, kita lupa di sana doa yang pernah diamalkan oleh para nabi, yang mana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada mereka dan perlantikan mereka itu disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kita dakwakan dia sebagai wali, yang kita dakwakan dia sebagai sehingga akhirnya, belum tentu, tuan-tuan. Sebab itu kita melihat di sini amalan yang pernah diamalkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, tuan-tuan, tidak syak di situ ada kelebihannya. Di situ ada kebaikannya. Dan kita juga tidak menafikan doa-doa yang baik daripada guru kita dan seumpama dengan. Tak ada masalah, tuan-tuan. Cuma kita menyatakan di sini kenapa pengarang memilih doa yang pernah diungkapkan oleh para nabi, kerana doa ini adalah doa yang pernah diungkapkan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada mereka. Jadi bersesuaian, kita inginkan sesuatu yang terbaik melihat kepada doa itu. Jadi doa Nabi Musa alaihi salatu wasallam itu yang kedua. Yang ketiga, iaitu doa yang pernah diungkapkan, di antara ungkapan yang pernah diungkapkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ungkapan yang pernah diungkapkan oleh Nabi Yunus, iaitu tak kala baginda ditelan oleh ikan. Tak kala baginda ditelan oleh ikan. Di antara ungkapan baginda alaihi salatu wassalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Surah Al-Anbiya ayat 87. Kita buka Al-Quran, kita highlight pada ayat 87 Suratul Anbiya. Suratul Anbiya ayat 87. Kita boleh buka, kita lihat surah Al-Anbiya ayat 87. Surah Al-Anbiya ayat 87. Juzuk 17. Kita lihat di situ. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini juga di antara ungkapan penghambaan kita kepada Allah. Ini ungkapan daripada seorang Nabi, tuan-tuan. Seorang Nabi seperti mana yang kita sebutkan tadi. Seorang Nabi yang telah dijanjikan syurga. Seorang Nabi yang telah dijanjikan syurga. Seorang manusia yang telah dijanjikan syurga, tetap merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bicaranya, tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha Sucimu, sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang menzalimi. Tuan-tuan, kita lihat di situ ungkapan yang cukup baik daripada seorang Nabi. Apatah lagi kita, saya, tuan-tuan, ibu-ibu yang tidak lepas daripada dosa, selayaknya kita perbanyakkan ungkapan itu. Selayaknya kita perbanyakkan ungkapan itu selaras apa yang pernah diungkapkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan, ini juga sebagai muhasabah kita bersama, terutamanya saya yang sedang berbicara. Kemudian, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, begitu juga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak. Jika tadi kita berbicara tentang apa yang pernah diungkapkan oleh para nabi, baik Nabi Ibrahim, ingat berapa muka suratnya, ayat berapa, kemudian ungkapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bicara Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ini sebagai pemangkin semangat kepada kita untuk terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan menginsafi, melihat kepada apa yang telah dilakukan oleh kita, dan kita juga tidak menafikan, tidak lepas dan tidak sunyi daripada
dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi majlis kita malam ini lebih terbuka. Tuan-tuan perempuan, tuan-tuan boleh selit, ibu-ibu juga boleh selit, boleh kita kongsi, boleh kita bicarakan, boleh kita suarakan bersama, insya-Allah. Majlis kita tidaklah terlalu tertutup. Bahkan kita buka, tak ada masalah. Kita boleh mencelah, kita boleh bertanya, kita boleh berkongsi. Jadi semua kita boleh sertai, insya-Allah. Okey. Seterusnya, bicara kita diteruskan. Kata pengarang. Tuan-tuan, dengan katanya fahuwa fawaidud du'a, maka ianya adalah faedah kita berdoa. Al-unsurul khamis. Unsur yang kelima, faedah kita berdoa. Okey, jadi malam ini kita akan sambung bicara kita apakah faedah kita berdoa. Apa faedah tuan-tuan saat tuan-tuan berdoa? Ibu-ibu, tak kala kita berdoa kepada Allah, apa faedahnya? Saya, apabila saya berdoa kepada Allah, apa faedahnya? Mereka berada di luar, saat mereka berdoa kepada Allah, apa faedahnya? Jadi kita kena tahu apa faedah saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita catat sedikit. Apa faedahnya? I'lanut tauhid. Kita mengiklankan, mengwar-warkan ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengiklankan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita berdoa. Tak pernah kita minta kepada orang lain begitu, tuan-tuan. Tak pernah kita mewawarkan permintaan kita selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak tuan-tuan kita puji, kita nak minta kepada seseorang, kita puji dia, segala puji sekian-sekian? Tak. Melainkan kita menyebut ungkapan itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara tidak langsung kita mengwar-warkan tauhid Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah, jadi ini faedahnya. Tak kala kita berdoa kepada Allah, tak pernah kita buat begitu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tuan-tuan, yang pernah kita bicarakan dahulu, sekiranya doa kita, pujian kita yang melampau, tuan-tuan, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ia boleh menjerumus, mengeluarkan kita daripada ruang lingkup keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, tidak selayaknya saat kita memuji seseorang, tuan-tuan, berpada-pada. Jangan melampaui batas saat kita memujinya, melainkan pujian ini selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala semata. Jadi, di antara faedahnya yang pertama, iaitu kita mengiklankan tauhid. Tak pernah kita minta kepada orang lain. Tak pernah tuan-tuan minta kepada orang lain begitu, betul tak? Tak pernah. Melainkan permintaan kita begitu, pujian kita itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, sidqul ubudiyah, membenarkan penghambaan kita. Membenarkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai membenarkan penghambaan. Tuan-tuan, tak pernah kita menyembah mana-mana orang, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ungkapan yang selayaknya itu hanya kita tujukan kepada Allah sebagai membenarkan perhambaan kita kepada Allah. Tuan-tuan, ini faedah yang kedua. Melihat apa yang dibicarakan oleh pengarang Hafizahullah Ta'ala. Faedah yang ketiga, di antaranya, kata pengarang, at-ta'arrudu li mahabbatillah, iaitu kita mempamerkan sebagai satu lambang kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah sebagai satu tanda cinta kita. Kita berbicara kepada Allah, kita berdoa meminta sebagai satu tanda cinta. Begitu juga tuan-tuan perempuan. Contoh, kan? Sebagai contoh, apabila kita mencintai seseorang, Tuan Haji sayang kepada makcik, jadi kita akan tanya kepada makcik, kan? Tuan Haji tanya makcik, ayang, ada apa-apa nak minta ke? Ada apa-apa yang boleh nak pesan apa-apa kepada abang? Tuan-tuan, kita lihat, melihat kepada bicara kita itu menunjukkan atas kecintaan kita, yang mana kita akan lakukan seperti mana apa yang dihajati olehnya. Tuan, saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebagai satu lambang cinta kita untuk memperlihatkan, mempamerkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bahkan kata pengarang, فَأَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ أَقَرَبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ دُعَاء. Maka hamba yang paling dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala itu iaitu mereka yang paling hampir kepada Allah saat mereka memperbanyakkan berdoa. Sebagai satu tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak merintih meminta kepada Allah. Macam kita lah tuan-tuan. Okey. Bagaimana ada yang berdoa di kuburan yang dikata mereka arwah wali dan orang-orang alim. Bolehkah kategori antara tempat mustajab doanya atau macam wasilah? Ini dalam bab wasilah itu adalah perkara yang berbeza. Kalau kita katakan itu ada tempat mustajab, wallahu ta'ala alam, sebab hal ini melihat kepada bicara kita, tuan-tuan perempuan yang dirahmati sekalian. Sebab ada orang percaya. Soalan yang cukup baik. Satu pengungsian yang baik daripada Tuan Muhammad Aman Nazri, yang mana Tuan Haji berkata sebab ada orang percaya tempat sekian adanya keberkatan, tempat sekian ada tempat yang mustajab. Tuan-tuan, bila kita sebut mustajab, maknanya semestinya ia diperkenankan oleh Allah. Siapa boleh meyakini bahawasanya tempat itu mustajab, tuan-tuan? Siapa yang boleh meyakini kepada kita, memberi keyakinan tempat itu adalah mustajab? Tempat itu semestinya Allah memperkenankan doa. Siapa? Kita yakin tidak ada seorang pun boleh mengiyakan semestinya Allah memakbulkan permintaan, melainkan seperti mana apa yang pernah dibicarakan oleh Rasulullah. Ini confirm. Apa yang pernah Rasulullah cerita, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati sekalian, kita yakin confirm itu adalah tempat yang mustajab. Selain daripada apa yang tidak dibicarakan oleh baginda SAW, ada pandangan, mungkin ada orang ni boleh percaya, ada orang ni tidak boleh percayainya. Tapi ingat tuan-tuan, dahulunya kita pernah berbicara, ada prinsip iman. Ingat, mana-mana tempat yang pernah dinyatakan oleh baginda SAW, ianya adalah mustajab, wajib kepada kita beriman, haram kepada kita untuk menyangkal. Ingat, sebaliknya, tempat yang tidak pernah dinyatakan oleh baginda SAW, ianya mustajab ataupun tidak, tuan-tuan, ini terpulang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan. Apapun, kita tidak boleh memberi keyakinan. Datang seorang hamba Allah, dia kata kepada Tuan Haji Aman, Tuan Haji Aman, tempat ni mustajab ni, kau berdoa kepada Allah, tempat ni ada karomahnya tempat ni. Tuan-tuan, kalau kita nak percaya, boleh ke tak? Kita tak nak percaya, tak ada masalah juga. Sebab ini bukan di antara prinsip iman. Ingat, bila sebut prinsip iman, ianya melihat kepada apa yang pernah digariskan oleh Rasulullah SAW. Haram kepada kita menafi dan menolaknya. Selain daripada itu, ianya melihat kepada keadaan kita. Apapun, kita hanya sekadar mempercayai dan kita tidak beriman, tuan-tuan. Mungkin ada soalan. Ustaz, kejap, kami pening. Ustaz kata kita hanya sekadar mempercayai, bukan kita beriman. Selain daripada apa yang pernah digariskan oleh Rasulullah. Ya tuan. Apa perbezaannya? Ingat, bila sebut iman, dia ada neraca timbangan pahala dan juga dosa. Bila kita sebut hanya sekadar kepercayaan, bukan keimanan, maknanya di situ tidak ada yang dikaitkan dengan dosa. Melihat kepada keadaannya. Ini adalah perbezaan, tuan-tuan, yang perlu kita faham. Ingat, setiap apa yang dibicarakan oleh baginda SAW, itu adalah iman. Itu adalah iman. Selain daripada apa yang digariskan oleh baginda SAW yang tidak pernah dibicarakan oleh baginda SAW, itu melihat kepada keadaannya dan kita hanya mungkin sekadar mendengar sahaja, langsung kita tidak beriman. Ini bezanya, tuan-tuan. Jadi soalan yang cukup baik. Ingat, jangan kita beriktikad. Jangan kita beriktikad tempat itu adalah tempat mustajab, melainkan apa yang pernah digariskan oleh Rasulullah. Sebab tidak ada seorang pun boleh mengiyakan bahawasanya tempat itu mustajab. Boleh faham, tuan-tuan? Tidak ada seorang pun boleh mengiyakan tempat itu adalah mustajab, melainkan Rasulullah saja. Melainkan Rasulullah saja, sebab Rasulullah ini dipandu oleh wahyu. Dipandu dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam, yang mengetahui sekian tempat sekian mustajab, tempat sekian mustajab, tempat sekian mustajab. Hanya daripada Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada baginda semata. Selain daripada itu, wallahu taala a'lam. Kemudian, di antara faedah kita berdoa kepada Allah, itu yang ketiga tadi, iaitu sebagai membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Sebagai membuktikan kita ni cinta kepada Allah, banyakkan berdoa. Macam kita lah, tuan-tuan. Kita banyak meminta.
orang rumah kita selalu minta kepada kita, menunjukkan dia cinta kepada kita. Abang, takkan tak nanti bila keluar beli sekian, baliklah buah tangan kepada saya. Contoh. Jadi permintaannya itu menunjukkan cintanya kepada kita. Begitu juga kata pengarang tadi, sebagai membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita berdoa kepadanya. Faedah yang keempat. Faedah yang keempat, saat kita berdoa kepada Allah, ini menghampirkan kita kepada Allah. Menghampirkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini bersesuaian melihat kepada hadis baginda alaihi salatu wasallam yang pernah kita bicarakan tadi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktsir du'a. Tempat yang paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya ketika mana ia sujud, maka perbanyakkan berdoa. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga di antara wasilah untuk menghampirkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana ada beberapa perkara lagi yang digariskan oleh pengarang. Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan perempuan kita faham. Sekarang bila kita berdoa kepada Allah, apa faedahnya? Kita menunjukkan atas penghambaan kita kepada Allah sebagai pembuktian atas ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala itu, tuan-tuan. Jadi ini di antara faedahnya untuk kita menghampirkan diri kepada Allah apabila kita sentiasa berharap, memohon, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita minta kepada seorang lah, tuan-tuan. Kita minta kepada dia. Apa yang perlu kita lakukan? Secara tidak langsung kita menghampirkan diri kepadanya. Kita minta kepada dia, kita mesti rapat dengan dia. Itu manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, saat kita berdoa kepadanya, ia juga membuatkan kita semakin hampir kepadanya. Kemudian tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati serta dikasihi sekalian, di sana ada beberapa perkara lagi yang digariskan oleh syaitan, terutamanya oleh pengarang melihat kepada perkara-perkara yang berbeza, tuan-tuan. Melihat kepada perkara-perkara yang berbeza, yang mana syaitan tidak mengemari saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita sedia maklumi melihat kepada bicara yang pernah kita nyatakan dahulu, melihat kepada pertemuan kita yang lepas. Manakala pengarang juga ada menggariskan beberapa adab yang lain. Pengarang juga ada menggariskan beberapa adab. Di antaranya kita cuba berusaha untuk mencari waktu-waktu yang fadilat yang pernah kita bicarakan. Kemudian kita juga cuba fokus melihat kepada tempat dalam keadaan kita menghadap ke arah kiblat ketika kita berdoa. Bahkan saat kita bertasbih, kita bertahmid, saat kita bertahlil, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan saat kita berdoa juga, kita selitkan dalam doa kita, tuan-tuan, dengan nama-nama Allah. Semua kita menghafal 99 nama Allah. Saat kita berdoa, kita sebutlah Ya Qahar, Ya Ghafur, Ya Jabbar, Ya Muntaqim. Saat kita berdoa, Ya Ghafur, ampunkan dosaku. Contoh, tuan-tuan. Ya Qahar, Ya Jabbar, ampuni dosaku. Seringkali aku melakukan kesalahan dan juga dosa, dan kita boleh menggunakan nama-nama Allah. Biasa kita guna nak Ya Allah. Itu kebiasaan kita. Mungkin kita boleh keluar sedikit daripada adat kebiasaan dan kita menggunakan nama-nama Allah yang lain, melihat kepada firman Allah yang pernah kita bicarakan di awal tadi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengannya. Ini saranan daripada Allah supaya kita berdoa dengan nama Allah juga. Bukan hanya dengan nama Allah semata, bahkan nama-nama Allah yang lain sampai 9 yang kita hafal, kita boleh berdoa dengannya. Ya Rahim, Ya Wadud, sehingga akhirnya. Ini melihat kepada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata pengarang juga, mungkin kita boleh berdoa selepas daripada kita bersugi, kita berdoa dalam keadaan bersuci, dalam keadaan bersih. Kemudian kita juga cuba mencari tempat-tempat yang baik, melihat kepada persoalan kita tadi, baik di masjid ataupun di tempat duduk kita mengingati Allah, ataupun ketika berhadapan dengan Kaabah. Ini melihat kepada apa yang pernah kita bicarakan. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, jadi sebelum kita melangkah pada tajuk berikutnya, sebab perbicaraan kita melihat kepada doa kita terhenti di situ,
Sebelum kita berpisah malam ini, di sini terdapat beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal bicara kita. Mungkin ada pengungsian daripada tuan-tuan perempuan, boleh kita kongsikan insya-Allah sebelum kita membuat pergulungan insya-Allah. Mungkin kita ada pengungsian. Boleh kita kongsikan. Terutama tuan-tuan perempuan yang bersama dengan kita malam ini, boleh kita kongsikan insya-Allah sebelum kita membuat pergulungan. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati sekalian, mengakhiri pertemuan kita pada malam ini, beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal perbicaraan kita, iaitu yang pertama, kita telah bersepakat, bersetuju bahawasanya doa yang terbaik adalah doa yang pernah didoakan oleh para Nabi alaihimussalatu wassalam. Ini kita mesti bersepakat, kita mesti bersetuju. Kita mesti bersepakat dan bersetuju. Doa yang terbaik adalah doa yang pernah didoakan oleh para Nabi alaihimussalatu wassalam. Manakala doa itu sahih. Sahih daripada para Nabi alaihimussalatu wassalam. Faedah kedua yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita malam ini, iaitu kita dapat menyingkap melihat kepada doa-doa para Nabi alaihissalatu wassalam itu juga menunjukkan kepada kita sebagai pendosa hari ini selayaknya kita memperbanyakkan berdoa kepada Allah. Para Nabi, tuan-tuan, bila kita lihat doa mereka tadi, kita dapat meletakkan diri kita, ya Allah, mereka ini manusia yang maksum, terpelihara daripada dosa. Juga mereka banyak berdoa kepada Allah. Terutamanya Rasulullah, tuan-tuan, kalau kita baca hadis baginda alaihi salatu wassalam, ya Allah, manusia yang hebat tak kala berdoa kepada Allah. Itu para Nabi, itu Rasulullah. Apatah lagi kita hari ini, tuan-tuan, yang sering kali melakukan dosa. Saya yang bercakap, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati sekalian, semestinya kita perbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah kedua, faedah ketiga yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu semestinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita. Apatah lagi fokus kita melihat kepada tempat dan waktu-waktu yang terbaik. Kita tidak tinggalkan doa, sebab kita pernah cerita dahulunya, melihat kepada hari Jumaat, ada satu ketika, ada satu masa yang pasti akan diperkenankan doa kita. Seorang hamba yang berdoa pasti akan diperkenankan permintaannya. Ini melihat kepada apa yang dibicarakan oleh Rasulullah. Bukan bermakna apabila datangnya hari-hari lain kita tak berdoa. Esok hari Sabtu kita tinggal je doa. Lusa tak berdoa. Tulat kita tak berdoa. Selasa, Rabu, Khamis, datang Jumaat barulah kita berdoa semula. Kenapa? Sebab hari Jumaat kan ada waktu fadilat yang akan diperkenankan doa. Tidak, tuan, bukan begitu. Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala apatah lagi apabila kita berhadapan dengan waktu yang terbaik tadi, terus kita tingkatkan doa kita kepada Allah. Bukan bermakna selain daripada waktu-waktu tadi kita meninggalkan doa kepada Allah, bukan. Faedah keempat yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita malam ini, iaitu saat kita mulakan doa kita dengan puji-pujian Allah, tuan-tuan, ini adalah yang paling munasabah. Ini adalah yang paling munasabah saat kita memuji Allah. Tak kala kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah, tuan-tuan. Mungkin kita juga ada teknik percakapan, teknik permintaan kita. Bila kita nak meminta kepada seseorang, kita memuji dia dulu. Haji Mat, nampak muda, pada Haji Mat dah umur 85. Haji Mat nampak muda, Haji Mat, kita cerita, kita puji-puji dia sikit, nampak gagah lagi ni. Kemudian barulah kita masuk, sebenarnya Haji Mat ada duit tak? 5,000 aku nak pinjam. Kita tengok, kita puji dia dulu. Kenapa kita puji dia? Bila seronok dulu dengan kita. Itu kita. Saat kita berhadapan dengan makhluk, tuan, saat kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, semestinya kita mulakan bicara kita dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu pada muqaddimah doa kita. Faedah berikutnya yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu kita dapat menyingkap, kita dapat menyimpulkan faedah-faedah saat kita berdoa.
Saya nak pengungsian daripada tuan-tuan perempuan. Okey, tadi kita sempat berbicara tentang 4 faedah kita berdoa kepada Allah. Okey, faedah pertama. Saya nak tuan-tuan perempuan type kongsi. Apakah faedah pertama saat kita berdoa kepada Allah? Menunjukkan tuan-tuan perempuan bersama dengan saya malam ini. Faedah pertama, apa tuan-tuan? Ibu-ibu. Boleh kongsi? Faedah pertama, saat kita berdoa kepada Allah. Ataupun kita boleh gariskan. Minta pengungsian daripada semua. Daripada semua yang bersama dengan kita. Apakah faedah kita saat kita berdoa? Apakah faedahnya? Sebab kita nak tahu. Apa faedahnya? Tak kala kita berdoa. Okey, tuan-tuan perempuan boleh gariskan. Boleh gariskan. Kita masih menanti pengungsian daripada semua. Apakah faedah tak kala kita berdoa? Ya? Doa yang terbaik adalah doa yang pernah didoakan oleh para Nabi. Ya. Ya. Betul. Itu juga. Okey, ada lagi tuan-tuan perempuan, apakah faedah saat kita berdoa? Apa faedah yang kita dapat? Tak kala kita berdoa, apa yang kita dapat? Tuan-tuan. Tak kala kita berdoa kepada Allah, ibu-ibu, apa yang kita dapat? Okey, tadi kita sempat berkongsi sekurang-kurangnya 4 faedah. Ya, betul. Sebagai pembuktian tauhid kita kepada Allah, sebagai pembuktian keesaan Allah, kita tidak pernah meminta kepada seseorang, tuan-tuan, melainkan permintaan kita hanya kepada Allah saja. Tak pernah kita minta begitu. Tak pernah kita puji orang, tuan-tuan, segala puji bagi sekian-sekian. Tak pernah. Melainkan kita mulakan bicara kita segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, sehingga akhirnya. Ya, sebagai pembuktian keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada lagi faedah yang lain? Ya, betul. Itu di antaranya. Baik. Cantik pengungsian daripada Tuan Haji NZ dan juga Tuan Haji Aman. Ya. Ada lagi pengungsian yang lain yang boleh kita kongsi sebelum kita berpisah? Ya. Apa lagi, tuan-tuan, yang dapat kita ambil tadi faedah saat kita berdoa kepada Allah? Ya. Pengungsian kita nak bicara, sebaiknya perbicaraan 2 hala lah yang lebih baik, insya-Allah. Okey, selain sebagai buktian penghambaan seorang makhluk itu kepada penciptanya. Itu di antara faedah yang dapat kita ambil tadi. Kemudian di antaranya juga, ya, rasa dekat kepada Allah, betul? Betul. Ini di antara yang kita bicara tadi. Rasa dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita berdoa kepada Allah, menunjukkan dekatnya kita dengan Allah. Maaf tuan, sekiranya kita tidak berdoa kepada Allah, tuan-tuan, sekiranya saya tidak berdoa kepada Allah, sekiranya saya seringkali tidak berdoa kepada Allah, menunjukkan jauhnya saya dengan Allah. Betul. Sekiranya tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati sekalian, seringkali kita tidak berdoa kepada Allah, menunjukkan jauhnya kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu poin yang baik, betul. Juga dia ya, betul, tanda cinta kepada Allah. Ya. Ini juga di antara faedahnya saat kita berdoa kepada Allah, ini sebagai satu tanda cinta kita. Kita meminta kepada dia sebagai satu tanda cinta. Betul, macam kita selalu minta kepada orang rumah kita lah. Ayang, abang lapar nasi goreng kampung lah. Boleh tak malam ni? Contoh tuan, itu menunjukkan cinta kita kepada dia. Betul tak? Begitu juga orang rumah kita minta kepada kita sesuatu. Abang nak pergi nanti dia off station, baliklah kepada saya apa-apa. Ini juga permintaannya menunjukkan cintanya kepada kita. Okey. Ya, betul. Ini di antara faedahnya pembuktian penghambaan seorang makhluk kepada penciptanya. Ya, ini di antara faedahnya. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati sekalian, sekali itu sahaja pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bermanfaat. Hasil daripada pertemuan kita malam ini ialah saya di kampung saya pun dah mula azan, tuan-tuan. Saya sekarang berada di Kedah. Jadi alhamdulillah, melihat kepada pertemuan kita malam ini, saya rasa seronok sebab ada pengungsian daripada 2 hala, ada selingan daripada 2 hala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat bala bencana yang menimpa negara kita dan juga dunia hari ini, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah memanjangkan usia kita dalam ketaatan dan dapat kita bersua dan sama-sama mengerjakan ibadah secara berjamaah. Jadi saya di sini, tuan-tuan puan, alhamdulillah. Sebelum daripada tutup PKP Selangor, saya dah balik di Kedah. Alhamdulillah dah balik sini. Solat jemaah tak ada masalah, solat waktu pun tak ada masalah di masjid. Alhamdulillah. Ini juga di antara satu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga mengharapkan perkara ini juga dapat dikecapi oleh tuan-tuan perempuan di Selangor wilayah terutamanya. Jadi wallahu taala alam.
wala ilmana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi sama-sama insya-Allah, sama-sama tuan-tuan puan-puan dan rahmat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi doakan saya insya-Allah. InsyaAllah doakan, sama-sama kita berdoa insyaAllah. Jadi wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.